Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita teruskan perbincangan kita pada dengan kitab Mukhtasar Lataif Al-Ma'arif di dalam bab kelebihan bulan Sya'ban. Kita telah masuk ke fi zikri nisfi Sya'ban. Perbincangan kita tentang separuh akhir ataupun dipanggil nisfu Sya'ban, setengah bulan Sya'ban. Bermakna setengah tu bermula dari mana? Tuan-tuan kena ingat, setengah tu bermula dari 16. Maknanya kalau 15 tu sebelah depan, 16 dipanggil setengah. Baik, tentang malam nisfu Sya'ban, di antara malam yang diperbincangkan oleh para ulama Islam tentang mengisbatkan, menerima ataupun tidak hadis yang menyebut tentang kelebihan nisfu Sya'ban. Di antara ulama yang menerimanya dan ada ulama yang mengatakan hadis itu tidak boleh diamalkan ataupun hadis tidak boleh diterima. Baik, kita baca dua-dua pihak supaya kita tahu. Di antara hadis yang menyebut tentang kelebihan nisfu Sya'ban ini, hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yattali'u Allah azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li'ibadihi illa lisnaini musyahinin wa qatili nafsin. Allah SWT akan tengok, tilik kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, maka diberinya keampunan kepada hambanya kecuali dua kumpulan manusia yang tidak diampun, iaitu musyahin, orang yang berkelahi, ataupun orang yang bunuh orang. Ini dalam riwayat Ahmad min tariq Ibni Lahiyah. Satu lagi hadis an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala yattali'u Allahu azza wa jalla ila khair khalqihi. Sama juga hadis, cuma di akhirnya fayaghfir li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Semua yang diampunkan kepada hambanya kecuali kepada musyrik. Musyrik ni orang kafir syirik, dan ataupun musyahin, orang yang berkelahi. Hadis ini diriwayat oleh Ibnu Majah. Kata di Syekh Abu Siri rahimahullah, isnaduhu dha'if li dha'fi Abdullah bin Lahiyah wa tadlis al-Walid bin Muslim. Maknanya hadis ini dipertikaikan oleh ulama-ulama hadis di antara yang menerima, yang tidak menerima. Maka ulama yang menerima, contohnya di antara ulama yang mutaakhir, kan. Contoh lagi, kita kata walahu syahidun min rawahu Ibnu Hibban min hadis Mu'adz. Jadi hadis Ibn Abi Hatim kata, Abu Hatim Razi kata hadis munkar bihadzal isnad. Baik, yang menerimanya di antaranya ulama semasa yang masyhur, yang disebut-sebut oleh sebahagian daripada ulama hadis, iaitulah Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' mengatakan hadis ini hasan. Baik, sekarang ni kita tengok dua-dua kumpulan. Kumpulan yang tidak menerima sanad dia, yang ada yang kata sanad dia baik. Maka saya nak tekankan di sini, oleh kerana ada dua kumpulan, yang saya nak tekan di sini isu besar, iaitulah isu Allah SWT tidak memberi keampunan kecuali kepada musyahin. Dalam dua-dua hadis ini disebut musyahin, orang yang berkelahi. Hadis yang pertama tadi, Abdullah bin Amru, orang bunuh orang. Hadis yang Abu Musa, iaitulah musyrik. Maknanya musyrik sangat jelaslah bagi kita, musyrik mana nak dapat keampunan, kan. Baiklah para jemaah sekalian, itu tentang kelebihan yang ada. Kemudian bagaimana pula dengan amalan pada malam nisfu Sya'ban?
Maka kata di para ulama Islam, dia kata Lailatul Nisfi min Sya'ban faqad ruya fi fadliha min al-ahadis. Makna di riwayat hadis-hadis dan juga asar yang menunjukkan ada kelebihannya, kan? Baik. Ada kelebihannya yang tersendiri. Maka para jemaah sekalian, bagaimana isu dalam masalah ini? Kita mengatakan kita kena fokus kepada asal perbincangan. Asal perbincangan kita duduk di mana? Asal perbincangan kita duduk di dua isu besar yang Nabi sebut, musyahin, qatilin nafs. Maknanya bila orang tu berkelahi, bila berkelahi terlalu dahsyat sangat, jangan lupa dia akan pergi kepada membunuh orang. Artinya pintu pembunuhan tu mari daripada mana? Mari daripada kelahi. Mari daripada kelahi. Baiklah. Saya baca kepada kitab kita ni, dalam kitab Ibn Rajab ni yang saya baca. Dia kata hadis tu sudah ada, kan? Fadha'afaha al-aktsarun, ramai di kalangan ulama-ulama hadis mengatakan dha'if. Wa sahaha Ibn Hibban dan beberapa nama yang saya sebut tadi. Baik, siapa yang di antara yang awal yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Nama dia Khalid bin Ma'dan daripada ulama Ahlus Syam. Makhul dan Luqman bin Amir yu'azzimunaha. Mereka membesarkan malam tu dan bersungguh-sungguh beribadat padanya. Wa anhum, daripada mereka lah orang ramai mengambil ibadat yang tersebut. Maknanya ibadat itu dipelopori, menghidupkan malam tu dipelopori oleh sebahagian daripada ulama tabi'in di Syam. Baik. Wa anhum akhadhan nasu fadlaha wa ta'zimaha. Maka daripada mereka lah orang ramai ambil kelebihan ini. Sampai zaman kita inilah. Sebab itulah kalau benda yang pelik-pelik jangan dibuat, nanti orang ikut tak berhenti. Kalau orang dah mula ikut, dia tak akan berhenti, dia payah nak break. Maka waqad qila, ada ulama mengatakan mereka ambil di mana riwayat menghidupkan malam nisfu Sya'ban ni. Innahum balaghahum fi zalika athar Israiliyah. Mereka dapat asar, mana riwayat-riwayat daripada Israiliyah. Apabila tersebarnya berita Khalid bin Ma'dan dan kawan-kawan dia ni menghidupkan malam ni sampai ke negara lain, pada waktu itu bukan ada Facebook live macam kita, kan? Ikhtalafan nas fi zalik. Maka ulama berbeza di antara pro kontra. Biasalah. Ada di antara ulama boleh terimalah atas rasa nak menghidupkan malam. Kebetulan mereka juga menerima hadis ya taliullah tadi. Dia kata boleh kita buat. Minhum, di antara yang menerimanya, ta'ifatun min ubadi ahli Basrah. Ahli-ahli ibadat di kalangan ulama Basrah menerima. Wa ankara zalika aktsarul ulama, dan ramai ulama daripada ahli Hijaz, ulama Mekah, ulama Madinah mengingkari perbuatan tersebut. Minhum Atha ibnu Abi Mulaikah wa naqalahu Abdurrahman bin Zaid bin Aslam an fuqaha'i ahli Madinah. Maknanya orang Mekah, orang Madinah ingkar. Wa huwa qawlu ashabi Malik wa ghairihi wa qalu dzalika kulluhu bid'atun. Jadi perbuatan itu perbuatan rekaan. Baiklah. Yang penting kita dalam masalah ini kita pergi kepada asal hadis. Walaupun hadis itu kalau kita terima dari sudut sanad dia, adakah para sahabat dan ulama-ulama yang besar di kalangan para sahabat, Nabi SAW sendiri menganjurkan supaya berhimpun ramai-ramai untuk itu? Maka kita mengatakan tidak ada. Baiklah. Kata di Tuan Syekh kita ni, Al-Hafidh Ibn Rajab kata, ya ta'ayyan. Yang pentingnya ke atas orang Muslim an yatajannabal dzunub. Yang pentingnya kita kena menjauhkan diri kita daripada dosa-dosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Syirik itu paling besar sekali. Dan juga perbuatan-perbuatan mungkar dan maksiat yang menyebabkan mereka tidak mendapat keampunan Allah dan tidak diterima doa pada malam tersebut. Ni orang dah sebar poster siap dah ni. Malam nisfu Sya'ban ni antara malam mustajab doa.
Kita kata kenapa senarai satu je? Senarai semua. Di antara azan dengan qamat mustajab doa. Di antara waktu kita puasa nak berbuka mustajab. Hari Jumaat mustajab. Jadi kita ambil yang hadis-hadis sahih pun ada. Baik. Yang pentingnya tiga perkara yang tidak diampunkan, walaupun kita baca Yasin beberapa kali pun tidak mendapat keampunan. Yang pertama sekali syirik, na'udzubillah. Dia kata, Ustaz, kami orang beriman, kenapa syirik-syirik pula ni? Kita kata kita kena ingat. Kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tauhid, tetapi ada kalanya amalan-amalan kita mungkin menjurus ke arah perbuatan syirik yang dilarang oleh syariat. Seperti pergi minta dengan jin, dengan tunggu kayu, dengan minta perlindungan dengan benda-benda yang makhluk-makhluk ini. Kita kata ini perbuatan yang berbahaya. Kita jangan pandang mudah, orang kata jangan pandang enteng dalam masalah ini. Ataupun azimat. Yang penting perbuatan-perbuatan yang boleh merusakkan akidah. Na'udzubillah. Yang kedua, qatlun nafsi, membunuh orang. Yang ketiga, zina. Ini di antara 3 dosa besar yang telah disebut oleh para sahabat dalam hadis al-muttafaq ala sihhatihi. Apabila ditanya oleh sahabat, ayu dzambi a'zam, mana dosa yang besar ya Rasulullah? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Menjadi sekutu bagi Allah sedangkan Allah tu pencipta kamu. Qala summa ay, mana pula kepada itu? Qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Pergi bunuh anak kamu kerana takut dia makan hak hartamu. Summa qala summa ayun, apa lagi? Qala an tuzaniya halilata jarika, kamu berzina dengan isteri jiran kamu. Ini tidak salah. Baiklah. Di antara dosa yang tak boleh kita pandang rendah, pandang main-main, iaitulah dosa yang menghalang kita mendapat keampunan Allah, mendapat rahmat Allah Ta'ala yang dikabulkan doanya, iaitu al-musyahin ataupun asyahna, perbalahan sama-sama kita. Yang ni para jemaah sekalian dekat dengan kita ni. Yang tadi insya-Allah agak jauh. Zina, na'udzubillah. Bunuh orang, wal'iyazubillah. Syirik, kita minta perlindungan Allah Ta'ala semua. Tetapi masalah musyahin, masalah berkelahi, tak kiralah kita kelahi dari sudut politik ke, berkelahi dari sudut khilaf mazhabnya, berkelahi dari sudut apa saja, uslub dakwah ke, berkelahi dari berebut harta ke, yang penting musyahin ada berlaku, maka itulah dosa yang membimbangkan kita para jemaah sekalian pada hari ini. Kita bimbang dengan dosa ini. Syahna, iaitulah hiqdul muslim ala akhihi. Kita dengki kepada seorang muslim dengki kepada saudara dia semata-mata kerana mengikut hawa nafsu. Kalau kita marah dengan dia dengan sebab agama lain, tapi kita marah sebab nafsu ya, masya-Allah. Sebagaimana hadis yang kita baca, iaitulah hadis dalam Sahih Muslim, tuftahu abwabul jannah yaumal isnin wal khamis. Dibukanya pintu syurga pada hari Isnin dan hari Khamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a, maka diberi keampunan kepada mana-mana hamba Allah Ta'ala yang tidak melakukan syirik dalam sesuatu, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang ada di antara dia dengan saudara dia permusuhan, perbalahan, dengki, hasad dengki dan sebagainya. Yuqalu anziru hazaini hatta yastaliha, tunggu dulu dua orang ni sehingga mereka berdamai. Baik. Maknanya hadis kan kita dah bincang, di antaranya diangkat amalan pada hari Isnin Khamis. Hari dalam bulan Syaban untuk setahun diangkat di situ. Maka sama juga yang tidak diangkatkan apa? Iaitulah orang yang berkelahi. Maka kita fokuskan tajuk kita di sini, iaitulah hilangkan persengketaan, damaikan masyarakat dan tenangkan hati. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga sebagai persiapan rapi untuk menyambut Ramadan. Ramadan bulan penuh rahmat, tapi kalau kita masuk dalam bulan Ramadan dengan dosa, dendam, iri hati kepada orang, macam-macam lagi, bagaimana kita nak mendapat rahmatnya, limpahan nafhatur rahman fi syahri Ramadan. Baiklah. Maka fa'afdalul a'mal, amalan yang paling afdal untuk kita lakukan pada bulan ini, pada jemaah sekalian,
ketepikanlah amalan-amalan poster-poster, campaign-campaign yang tidak waris daripada sunnah Nabi SAW itu. Kita kata itu amalan peribadi syekh-syekh pulang, kita kata biarlah, tak apa. Tapi untuk kita nak campaign, kita akan campaign yang sunnah Nabi SAW. Maka kata Syekh Ibn Rajab, afdalul a'mal, amalan yang paling afdal, salamatus sadri min anwa'is syahna, bebas hati kita itu, bersih jiwa kita daripada sebarang bentuk permusuhan. Dan wa afdaluha, yang terbaiknya iaitulah kita selamat daripada permusuhan syahna, ahli ahwa wal bidah, permusuhan yang ditunjukkan oleh pengikut-pengikut hawa nafsu yang telah mencela salafal ala salafil ummah, kepada ulama-ulama salaf di kalangan umat ini. Dia tak suka sebab ulama salaf ni berpegang dengan sunnah, maka mereka benci. Kita kata ini di antara perkara yang kita kena jauh daripada kumpulan yang tersebut, kan? Kemudian yang keduanya, kita bebaskan hati kita ini daripada benci kepada semua orang Islam. Dan kita mesti tanam dalam jiwa kita iradatul khair lahum, kita nak kebaikan untuk orang Islam, kita nak kebaikan dan menasihat kepada semua orang Islam. Maka yang tak baik sekali iaitulah kalau ada permusuhan dalam hati kita ni kepada ulama-ulama salafus salih. Bila kita kata ini pandangan salafus salih dalam masalah akhlak, dalam masalah fiqh, dalam masalah akidah contohnya, kita kata lah salafus salih pun bahaya. Ni ada setengah orang bila bawa asar salaf tentang Allah, oh dia kata salah pun mujassimah juga. Mujassim maknanya mengatakan Allah Ta'ala tu macam makhluk juga. Kita kata jangan. Kefahaman mereka lebih dekat kepada zaman Nabi SAW. Kenapa kita yang jauh-jauh nak mencerca mereka? Ini disebut khas dalam masalah lapang dada kita daripada bermusuh dengan kumpulan tersebut. Allah Ta'ala telah berfirman yang menyebut tentang kebaikan orang mukmin itu, iaitulah orang yang sentiasa beriman, orang yang sentiasa berdoa. Tanda dalam suratul Hasyri, dalam surah Al-Hasyri, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami daripada dengan iman. Jadi kita yang ada cerita pokok salafus salih. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami ini perasaan benci, dendam, hasad kepada orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, engkaulah yang maha kasih belas kepada hamba-hamba. Baik, tanda suratul Hasyri ayat 10. Suratul Hasyri ayat 10. Ambil doa ni, baca sentiasa. Mudah-mudahan jiwa kita tenang, kita tak benci pada orang Islam. Hari ini, kita tak kira orang Islam ke siapa yang berbeza warna dengan kita, kita benci. Orang kafir, walaupun nampak mereka menentang Islam, memusuhi orang Islam, tapi oleh kerana warna di warna kita, kita sayang. Kita kata, lah, ini sangat berbahaya. Baik, dalam kisah yang diriwayat oleh Imam Ahmad dalam Musnad, daripada Anas, Nabi SAW telah bersabda kepada sahabat-sahabatnya selama 3 hari. Yatlu alaikum al-an rajulun min ahli jannah. Akan masuk daripada sini seorang laki-laki calon ahli syurga. Jadi sahabat-sahabat, nak tunggu ni siapa orang ni? 3 hari itu Nabi sebut orang yang sama masuk. Katanya dia basah lagi janggut dia bekas ambil wudu, pegang selipar sebelah. Maka Abdullah bin Amru nak attack dia. Lepas isyak dia ataupun lepas solat, dia ikut pakcik ni, minta izin nak pergi duduk dengan pakcik. Sebab saya ada masalah nak balik rumah, boleh tak saya numpang dengan pakcik? Tak boleh ya. Fanama indahu salasan, 3 malam dia tidur dengan pakcik ni. Dia tengok amalan dia biasa-biasa je, tak ada yang pelik lah. Akhirnya Abdullah cerita, tujuan sebenar saya duduk di rumah pakcik ni sebab saya dengar Nabi sebut akan masuk di sini lelaki-lelaki daripada ahli syurga.
Saya duk tengok rupa-rupanya 3 kali Nabi sebut tu pakcik orangnya. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa pakcik yang sama? Habis dia kata, apakah amalan pakcik? Faqala lahu, pakcik ni kata, aku tak bermuka-muka dengan kau. Huwa matar. Apa yang kamu tengok, itu je amalan aku. Aku tak ada benda pelik, tak ada benda ajaib. Pelik ni. Kemudian dia bagi tahu, dia pecah rahsia. Dia kata, illa anni abitu wa laysa fi qalbi syai'un ala ahadin minal muslimin. Alhamdulillah, aku nak tidur malam, tidak ada dalam hati aku ni perasaan dendam, benci, marah kepada orang muslimin. Maknanya lapang dada dia. Qala Abdullah bihadza balagha ma balagh. Dia kata, dengan ni hatimu suci, inilah sampainya darjat kamu, sehingga Nabi SAW sebut 3 kali tuanlah orangnya. Kita kata Masya Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Kata Iraqi, rawahu Ahmad bisanadin sahih. Jadi para jemaah sekalian, itu satu. Nabi SAW juga sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Abdullah bin Amr. Orang tanya, ayyun nasi afdal? Siapa ke orang yang paling afdal wahai Rasulullah? Qala kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Nabi kata setiap orang hati yang mahmum, lidahnya benar. Qalu saduqil lisan na'rifu. Lidah benar tu kami tahulah, mana orang tak cakap bohong, tak menipu orang kan. Fama mahmumul qalbi, apakah mahmumul qalbi itu? Hati apa ni lagu ni? Qala huwa at-taqiyyun naqiyyu alladhi la isma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. At-taqiyyu an-naqi. Orang yang bertakwa, orang yang bersih hati. Yang tak ada dosa pada hatinya dan tidak ada kejahatan, tidak dengki dan tidak ada hasad. Itu Nabi kita tafsir sendiri, mahmumul qalbi, maknanya orang yang bersih hati daripada sifat-sifat yang tersebut. Karena itulah kata ulama salafus salih, afdalul a'mal salamatus sudur wa sakhawatun nufus. Di antara amalan yang baik itu iaitulah tenang dada kita dan jiwa kita pemurah. Wan nasihatu lil ummah, dan suka beri nasihat, ikhlas, tulus kepada umat. Itu di antara. Wa bihadhihi al-khisal, dengan sifat inilah balagha man balagha, sampainya kepada darjat yang tinggi di antara kalangan umat Islam ini, la bi kathratil ijtihad fi shaumi, bukan dengan sebab banyaknya ijtihad dengan puasa, dengan solat, tapi dengan sebab hatinya tenang, hati yang baik. Maka para jemaah sekalian, bila mari musim begini, mari musim Syaban ini, apa yang kita nak tenang di sini, iaitulah nak tenangkan hati kita. Jangan dengki kepada orang, jangan hasad kepada orang, jangan cuba nak khianat kepada orang. Mudah-mudahan bila hati tenang, kita diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita menerima Ramadan dengan suasana seolah-olah jalan sudah licin. Tidak ada, kata orang, tak ada duri, tidak ada halangan, tak ada sampah, kita lalu je. Tapi kalau baru Ramadan, baru kita nak bersihkan hati, baru nak, kata orang, baru nak panaskan enjin, apabila kita nak tukar gear. Sekarang ni waktu panas enjin ni, waktu bulan Syaban ni, kita betul-betulkan channel kita. Bila mari Ramadan, kita tukar gear untuk pecut, kuatkan ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bukannya baru orang baru nak tukar minyak, kata orang, baru nak panas enjin lah, akhir sekali kita ditinggalkan oleh orang begitu saja. Na'udzubillah. Maka wahai saudara-saudaraku, ijtanibuz dzunub allati tahrimul 'abda maghfirata maulahul ghaffar. Jauhkanlah dosa-dosa yang menyebabkan terhalangnya seorang hamba itu daripada keampunan Allah Azza wa Jalla pada musim ar-rahmah wa taubah wal istighfar. Tiba-tiba kita tak dapat. Sebab apa? Hati kita masih lagi bergeluman dengan maksiat, benci kepada orang Islam dan perkara-perkara yang tersebut itu. Jadi hari ini macam mana kita nak bersihkan hati kita daripada perasaan benci kepada kawan-kawan kita sendiri, benci kepada sahabat-sahabat kita kerana berbeza wadah dan berbeza watak, itu saja. Maka para jemaah sekalian, marilah kita, dia panggil bermuhasabah,
supaya kita mendapat menjadi manusia yang tenang, manusia yang akan mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Saya tak bahas di sini tentang perbincangan kaifiat nisfu itu sebab ramai dah ustaz-ustaz kita sebut yang asalnya tidak daripada amalan-amalan itu tidak daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah kata orang, walaupun ada hadis yang menyebut tapi kaifiat menghidupkannya tidak disebut. Bagaimana cara nak solat, nak istighfar, nak baca Quran, nak sedekah, dipersilakan. Allahu akbar. Maka di satu lagi hadis yang disebut dalam kitab ini, iaitu hadis larangan daripada idzan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan. Dia kata apabila masuknya setengah bulan Sya'ban, kamu jangan lagi berpuasa sunat, jangan lagi berpuasa sunat selepas daripada setengah Sya'ban. Maknanya masuk 16 tak boleh. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Hadis ini sahahu Tirmizi wa ghairuhu. Imam Tirmizi kata sahih kan. Dan ikhtilafal ulama. Ulama mengatakan khilaf dalam masalah ini sekali lagi. Sebab apa? Sebab dia bercanggah dengan sebuah hadis yang sahih. Nabi sebut dalam hadis yang riwayat oleh Imam Bukhari Muslim, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasum. Maknanya jangan mendahului Ramadan satu hari atau dua hari. Dia panggil ihtiyat. Langkah berhati-hati. Kita mula awal lah, kan? Takut terlepas bulan. La, tak boleh. Itu haram. Dia panggil puasa pada hari Syak tidak dibenarkan. Maka para ulama mengatakan daripada hadis ini menunjukkan bahawa oleh kerana hadis yang larang tadi ada masalahnya dari sudut sanadnya khilaf, ramai ulama-ulama takallama fi ramai ulama yang mengatakan hadis itu mungkar. Maka kita kata hadis sahihnya larang satu hari atau dua hari sebelum Ramadan. Di sini mereka mengatakan tidak menjadi kesalahan kalaulah kita terus dengan berpuasa selepas setengah Syaban. Cuma sebahagian ulama mengatakan boleh berpuasa liman kana lahu adah. Mana orang puasa Isnin Khamis boleh dia lajak. Orang yang puasa Daud, sehari buka sehari puasa, boleh dia lajak. Tapi kalau 17 Ramadan baru duk fikir aku nak puasa sunat hari ni, dia kata itu tidaklah digalakkan. Sebab ada hadis larang, walaupun hadis itu diperbincangkan oleh ulama, maka kita kata ada yang menerimanya. Baiklah. Kata Nawawi rahimahullah taala, hadis puasa sehari sebelum hari itu menunjukkan boleh, tapi bagi orang yang sentiasa berpuasa di awal Syaban, contohnya awal Syaban dia ada berpuasa, maaf kalau saya sebut Ramadan itu dia silap, kita undur balik. Orang yang puasa setengah Syaban, yang pertama dia puasa, maka orang ni boleh teruskan setengah Syaban yang kedua. Ataupun orang yang menjadi adat dia berpuasa Isnin Khamis, dibenarkan. Ataupun puasa Daud, maka itu dibenarkan, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Baiklah, kata di Al-Hafidh Ibn Hajar, dia kata qala jumhur ulama yajuzu as-sawma tatawwu'an ba'da an-nisf, yajuzu as-sawm tatawwu'an ba'da an-nisfi min Sya'ban, harus puasa sunat selepas setengah Sya'ban, wa dha'aful hadis al-warida fi. Mereka mengatakan hadis yang larang itu dhaif. Jadi maknanya nak lawan dengan hadis sahih yang membenarkan tadi boleh. Jadi baiklah, itu jelah yang disebut. Saya pun tak nak sebut panjang di sini sebab kita nak suruh para jemaah sekalian, yang penting kita kena ambil peluang untuk sentiasa banyak berpuasa pada musim-musim ini. Ada setengah orang, ni menarik juga ni kata-kata Ibn Rajab, dia kata wal rubbama dhanna ba'dul juhal, setengah orang ni dia kata setengah daripada orang jahil, dia kata apa? Annal fitra qabla Ramadan. Hari raya tu sebelum hari puasa. Mana kita kena berpesta dulu belum puasa tu, makan banyak-banyak. Masya-Allah tabarakallah. Macam kita ni dia panggil kita kena masuk sedap hari ni. Tak tahu kita istilah orang Kelantan dia panggil megah puasa. Megah puasa ni maknanya nak menyambut Ramadan. 2 hari tu kak macam-macam jamuan, macam-macam dia punya buat jamuan, menu-menu yang pelik-pelik. Sebab apa? Sebab nanti sebulan tak boleh makan.
kita kata uh, kita tujuan berpuasa sebab nak mengekang nafsu, nak menjaga diri kita daripada ketamakan. Kenapa pula nak sambut Ramadan ni kita makan dulu, orang panggil bedah dulu, mentak darah dulu, siapa makan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk nak berbekal. Mana ada bekal kalau kita makan 3 pinggan, 10 pinggan pun nak tak cukup dengan sebulan tu kan. Kemudian Ramadan kita ni bukan zaman dulu 23 jam. Ramadan kita ni 13-14 jam sudah selesai masalah kita. Allahu Akbar. Ada setengah ni ahli nasyid, dia kata apa? Idzal 'ishruna min sya'ban wallat fawasil syurba laylika bin nahari. Allahu Akbar. Apabila berlalunya 20 Sya'ban, fawasil, teruskanlah syurba laylika bin nahar. Sambung makan minum tu siang malam. Wala tashrab bi aqdahin sigarin fa innal waqt daqa 'ala as-sigari. Jangan minum gelas-gelas kecil kerana waktu sudah sempit. Kena guna besar-besar. Kita kata ini syair hawa nafsu nama dia. Syair hawa nafsu, mana duk kirakan makan yang bagi dia kan. Allahu Akbar. Baiklah, kata Ibn Rajab, wa man kana hadhihi haluhu, kalau inilah perangai orang ni nak sambut Ramadan makan berat-berat gini, fal bahaimu aqalu minhu. Hayawan lebih cerdik daripada dia. Kita kata la haula wala quwata illa billah. Itulah perkara-perkara yang kita kena nak. Maka para jemaah sekalian, orang macam ni dia duk kira dia tak solat kecuali pada bulan Ramadan. Ialah puasa tu memang bulan Ramadan dah kan. Tapi dia duk memikir, habis je Ramadan buat maksiat balik. Kita kata apa perangai macam ni? Apa kaedah macam ni nya kan? Haula'i musirrun ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia nak buat dosa balik tapi dia tahu, fahum halka. Maka itulah orang yang binasa. Baiklah, faman aradallahu bi khaira. Sesiapa yang Allah Ta'ala nak pilih untuk dia kebaikan, habbaba ilaihi al-iman wa zayyanahu fi qalbihi. Allah Ta'ala akan campakkan dalam hati kita ni iman dan diperhiaskan dalam hatinya, dia bencikan kepada kufur, fasik dan maksiat, maka dialah orang yang baik. Maka para jemaah sekalian, itulah kata-kata nasihat kita pada kali ini. Allahu Akbar. Kata di ulama, baik, satu cerita. Al-Hasan bin Saleh, ba'a qaumun, ulama salafus salih ni dia jual jariah dia, hamba dia. Bila dekat dengan Ramadan, dia tengok tuan hak baru dia ni sibuk beli makanan banyak-banyak. Dia bertanya dia, untuk apa ni tuan? Dia kata, natahayya li siyami Ramadan. Kita nak persiap untuk puasa. Pelik, puasa tak makan, siap makan banyak. Dia kata, wa antum la tasumu ila Ramadan. Puak-puakmu ni tak pernah puasa ke sunat Ramadan je puasa. Allahu Akbar. Dulu rumah tuan saya hak lama dulu sepanjang tahun tu Ramadan bagi mereka. Maknanya banyaknya puasa sunat. Rudduli ilaihim. Boleh tak hantar balik saya nak pergi rumah tokek saya hak lama ni. Aku tak mau duduk di rumah orangnya. Tak kena puasa ni kecuali bulan Ramadan. Na'udzubillah. Baiklah, Al-Hasan bin Saleh, seorang ulama lagi, dia jual hamba dia. Dia biasa, budak ni biasa duduk rumah syekh, setengah malam bangun tahajud. Jadi dia duduk rumah tuan baru ni pun bangun, panadatuhum. Ahli-ahli rumah ni, as-salah, as-salah. Tuan rumah tanya, dah subuh dah ke? Duduk kejut kami ni. Kata di jariah ni, wa antum la tusalluna ila al-maktubah. Mu ni tak solat kecuali sembahyang fardu je. Saya sunat tak ada ni. Allahu Akbar. Kemudian besok dia pergi jumpa semula tokek dia, Al-Hasan bin Saleh. Dia kata, menjual aku ni kepada kaum yang tak baik. Dia reti solat fardu je, solat sunat tidak ada. Ruddani, ambil baliklah aku ni, aku tak sanggup duduk di rumah orang macam ni. Allahu Akbar. Kata di ulama salafus salih lagi, dia kata apa? Sumid dunia waj'al fitrakal maut. Puasa sentiasa atas dunia, jadi waktu buka puasa kita mati esok. Masya Allah, tabarakallah. Ad-dunya kullaha syarus yamil muttaqin. Dunia ni semuanya bulan berpuasa bagi orang yang bertakwa. Dia berpuasa daripada syahwat-syahwat yang haram. Fa idza ja'ahumul maut, bila mati datang, berakhirlah bulan berpuasa dia. Sebab waktu itulah mereka berhari raya. Masuk dalam kubur,
raudhatun min riyadil jannah. Keluar daripada kubur esok, duduk di bawah zilal arsh, di bawah bayangan. Kemudian masuk dalam syurga, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allahu akbar. Man sama al-yawm an syahwatihi, siapa dia berpuasa sekarang daripada mengikut syahwat hawa nafsu, aftara 'alaiha ba'da mamatihi, dia akan dapat hasil berbuka puasa dia lepas dia mati. Sekarang ni susahlah dia. Wa man ta'ajjala ma hurrima 'alaihi qabla wafatihi, siapa dia sibuk nak ambil dah kesenangan akhirat atau untuk dunia, maka mereka akan terhalang daripada nikmat akhirat. Allahu akbar. Baiklah para jemaah sekalian, itulah tazkirah kita dalam kitab kita ni, Wazaif Syahru Sya'ban. Jadi sebagaimana doa yang kita belajar, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan kita sihat walafiat, dapat melakukan ibadat sebaik-baik mungkin, dan sehabisnya Ramadan Allah Ta'ala kabulkan semua amal yang kita terima. Baiklah para jemaah sekalian, setakat itu dulu. Barakallahu li wa lakum. Astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sedikit iklan. Jadi insya-Allah selepas solat Isya ni pukul 9 malam ada satu lagi program kita live bersama dengan Ustaz Syed Nur Hisham, Tuan Padang, dalam Facebook, insya-Allah Facebook Abu Anas, Facebook Yadim dan juga Facebook Nur Hisham. Jadi kita meriahkan sekali lagi, kita pergi berhenti solat Isya, kemudian kita sambung lagi satu tazkirah, tajuk dia fitnah, bagaimana menghadapi fitnah di akhir zaman, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.